Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulya. Salatan wa salaman ala ibadi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. ففهمنا سليمان كلما آتينا حكما وعلما واستخرنا مع دول الجبال سبا وتركنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjang umur kita dan kita dapat duduk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Adapun kedua tangan itu, maka engkau pelihara daripada memalu akan orang Islam dan daripada mencapai akan harta yang haram, dan engkau pelihara pula daripada menyakiti dengan kedua tangan itu akan suatu daripada makhluk Allah, atau engkau khianat dengan keduanya tangan itu daripada amanah orang atau kepada pertaruhan orang, dan engkau pelihara pula kedua tangan itu daripada menyurat akan suatu yang tiada diharus menutur akan dia, kerana wajib memelihara akan qalam itu daripada barang yang wajib memelihara akan lidah, kerana qalam itu satu lidah daripada dua lidah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada anggota yang ketujuh, iaitu kedua tangan. Iaitu berkaitan dengan kedua tangan ini yang dinakal oleh Syekh Abdussamad Al-Limbani, yang ambil daripada nakal, yakni dipindah daripada kitab Al-Iman Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia menyatakan, adapun kedua tangan itu, maka engkau pelihara daripada memalu akan orang Islam. Bila tangan ni, nikmat tangan ni Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni memelihara daripada pukul orang, kata orang yang tidak bersalah. Dan itu yang disebut oleh Syekh Abdussamad Al-Limbani. Dan daripada mencapai akan harta yang haram. Tangan ini yang diharam, iaitu mengambil benda-benda yang haram, benda yang tidak dihalal oleh Allah Subhanahu wa taala, benda yang diharam oleh Allah, maka kena pelihara tangan. Kerana semua ini akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Dan engkau pelihara pula daripada menyakiti dengan kedua tangan itu akan suatu daripada makhluk Allah. Itu makhluk Allah ni umumlah, tak kiralah binatang apa, melainkan binatang yang bahaya baru kita pukul, itu tak apa, kita bunuh dia kerana membahaya. Maka semua makhluk Allah ni tak boleh. Hatta pokok yang kita tak ada hajat pun, tu melainkan dia hajat semua, ataupun kita kata pupuk-pupuk yang mana dari segi pandangan, orang panggil ada keperluan hajat tu, tak apa tangan kita nak buang atau makhluk Allah ni. Jadi tak boleh saja ambil katil kayu, bedah, pokok, tu daun, tak boleh tanpa hajat, kerana semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau engkau khianat dengan keduanya itu daripada amanah orang atau kepada pertaruhan orang. Jadi tangan ini juga maksiat tangan, kena jaga kedua tangan ini daripada mengkhianati amanah yang Allah Subhanahu wa taala beri.
kepada seseorang, yang mana orang bagi amanah suruh jaga barang, maka hendaklah tangan itu pelihara, jangan khianat tentang kedua tangan ini. Dan pertaruhan orang suruh simpan barang, pertaruhan maknanya orang suruh taruh, simpan molek barang dia ni, dia guna tangan dia ni, dia guna sesuka hati, maka tak boleh, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan engkau pelihara akan pula kedua tanganmu itu daripada menyurat suatu yang tiada harus menutur akan dia. Dan hendaklah juga pelihara kedua tangan ini, iaitu suatu daripada menutur, jadi sesuatu yang keluar daripada mulut ni, maka nak tulis. Orang mudah learning, taiklah, WhatsApp-nya, Facebook-nya, apa lagi, semua tulis perkara-perkara yang tidak sepatutnya, sedangkan perkara itu tidak jelas ataupun perkara itu membawa kepada fitnah, maka tak boleh. Tangan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu dikhatamkan, ditutup mulut-mulut mereka dan menjadi saksi kaki tangan mereka ni atas apa yang mereka dustakan di atas dunia dulu. Tangan akan bertutur di hari kiamat kelak gini, satu-satu. Na'udzubillah min zalik. Kerana sebab apa? Engkau pelihara kedua tangan ni daripada tulis menulis sesuatu yang diharam oleh Allah. Kerana wajib memelihara akan qalam maknanya pen tu, pen ataupun learning zaman moden, jari kita ni jadi pen. Maka tak boleh tulis sesuka hati perkara yang membawa kepada fitnah, daripada barang yang wajib memelihara akan lidah. Kerana wajib memelihara qalam ni ataupun tukar pada sekarang ni, jari kita ni daripada barang yang wajib memelihara akan lidah, kerana dia melalui lidah, tapi tak cukup dengan lidah, dia tulis dengan tangan. Jadi dia ni sekali dengan lidah. Sebab apa? Dia barang yang berkaitan dengan lidah juga, kerana qalam, kerana pen itu, jari itu satu lidah daripada dua lidah. Lidah hak ni hak jenis tutur. Lidah hak atas dalam mulut kita ni, lidah jenis bertutur, berkata-kata dengan ada suara. Maka jari ini merupakan satu lidah juga yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu menulis sesuatu yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, kalau lidah tak boleh dusta, maka tangan pun tak boleh dusta. Kalau lidah tak boleh cakap cakap yang memukul janji, maka lidah tangan pun dia tak boleh iaitu memukul janji. Ia ada kaitan, kata ulama seperti mana Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Na'udzubillah min zalik. Fitnah di akhir zaman yang sangat dahsyat ialah apabila kemudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada hamba-hambanya, tiba-tiba dia tulis, dia jalan, dia tarik benda-benda yang diharam oleh Allah, perkara yang membawa kepada unsur yang fitnah. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Habis kita berkaitan dengan lidah, berkaitan dengan kedua tangan. Ada pun kedua kaki. Ni anggota 7 juga ni. Yang anggota 7 yang terakhir ni, daripada anggota 7 yang terakhir ni, sebelum masuk pada bab rabi' ijtinab bil ma'asil batin, bab yang menunjukkan jauh daripada maksiat batin ni, Imam Al-Ghazali khususnya Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Albani dia nakal lagi berkaitan dengan iaitu kedua kaki. Adapun kedua kaki itu, maka engkau pelihara olehmu daripada berjalan kepada segala yang diharam oleh Allah, oleh syarak, atau berjalan kepada orang yang zalim atau kepada raja yang zalim. Kerana pergi kepada raja yang zalim, yakni pemimpin yang zalim itu, dengan tiada darurah yang sangat atau dengan tiada hajat memberi masalah pada akhirat,
atau pada agama, maka iaitu jadi maksiat lagi haram. Jadi kaki ni Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat dia dapat berjalan, dapat boleh pergi sana sini. Kaki yang diredai oleh Allah ialah kaki yang berjalan tempat yang diredai oleh Allah. Tempat majlis ilmu, surau, ataupun tempat untuk mencari nafkah, maka kaki itu diredai oleh Allah. Kaki gitulah orang buat pekerja-pekerja yang dihalam ataupun yang harus pada syarat boleh, maka barulah kaki itu iaitu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Tapi kalau kaki pada harus tu, kaki tu kalau kita buat pekerjaan harus, semulanya niatlah, niat comel iman. Ibnu Asakir rahimahullah taala menyatakan kaki tu hamba yang harus mana? Cabut rupu depan rumah ke, okeylah buat kerjaan menyapu depan rumah tu kan guna kaki. Maka harus tu maka niatkan Allah, kerana nak membersih, nak melihat suatu pesan Allah, tu tebang-tebang pohon kayu, kaki yang harus, tu. Adapun kaki yang sunat, di masjid, di majlis ilmu, tempat-tempat yang atau mencari nafkah yang halal, itu kaki yang sunat. Itu di antara yang disebut oleh para ulama. Adapun kaki yang diharam, yang pelihara olehmu pada berjalan kepada barang yang diharam oleh Allah pada syarak, atau berjalan kepada orang yang zalim, ni tak boleh belaka. Ada kaki berjalan ke orang yang zalim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan maksiat dari dia, tak boleh berjalan kaki itu. Atau kepada raja yang zalim, yakni kepada pemimpin-pemimpin zalim. Kita tahu dah jelas kezaliman seseorang pemimpin itu, kita pergi berjalan kat dia, jalan, tak boleh, hukumnya haram. Tu sebab apa? Kerana pergi kepada raja yang zalim itu, yakni pemimpin yang zalim itu, dengan tiada darurah, dengan tiada panggil berhajat sungguh ni, dia itu dengan sangat darurah ni, atau dengan tiada berhajat memberi aslah pada akhirat, ataupun kita pergi jalan kepada pemimpin yang zalim ni, dah kira pemimpin yang zalim ni daripada peringkat bawah sampai peringkat atas, daripada penghulu kampung sampailah peringkat negara. Itu pemimpin, itu panggil raja. Istilah raja tu maknanya pemimpin. Maknanya pemimpin, tak kira yang memimpin sesebuah negara itu, maka tak boleh jalan dengan tanpa darurah, ataupun dengan tidak memberi masalah pada akhirat, tidak memberi kebaikan untuk akhirat. Adapun kalau kita berjalan pergi kat pemimpin yang zalim untuk masalah akhirat kita atau agama kita nak minta peruntukan untuk membaiki agama, iaitu khususnya masjid, surau, atau tempat-tempat yang majlis-majlis ilmu, kita terpaksa berjumpa dia kerana nak memberi aslah ni, maka itu dia harus, maka boleh. Tu maka iaitu jadi maksiat lagi haram. Kalau saja-saja nak pergi ngapu, tak ada sebab benda-benda saja, nak pergi dan tepi orang zalim ni, hadapan orang zalim ke pimpin zalim ke, maka hukumnya haram, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, falmashyu ila salati nazalamati min ghairi darurah wa ilhaqil ma'siyatin kabiratin fa innahu tawadu'un lahum wa iqamun lahum ala zulmihim. Wa qad amara Allah ta'ala bil a'radi anhum fi qawlihi ta'ala wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar li ayah wa takthiru lisawaihim wa i'anatum lahum ala zulmihim wa kana dhalika sababan talaba bi malihim fa huwa samyun ila haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
man tawadha'a lil ghaniyyin salihin zahaba thuluth dinihi hadha ghairi salihin fama dhannu bil ghaniyyi zalim. Qal musannif rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu wa ihadin famshu ila salatil zalamatil ila ghairi zarurah wa yahakin ma'siyatin kabiratin. Boleh situ maksiatin kabiratin tu boleh nak baca tin ke tung pun boleh buat maksiatun kabiratun, boleh juga, tapi kena muafakat lah. Kalau maksiatin kali kabiratin pun kena tin jugalah, sebab kabirah tu yang besar, maksiat tu ialah maksiat. Jadi kabirah tu sifat pada maksiat mana yang besar. Jadi kabiratin tu kena bagi bawah juga. Tapi kalau kita baca maksiatun, maka kabiratin iaitu kena baca tin juga. Ada lawan arus. Maknanya maksiatin kabiratun. Tak jadi istilah bahasa Arab lari daripada ilmu alat yang sebenar. Tak boleh. Tu tak boleh, kena ikut sifat dia. Sifat ikan duduk mana? Sifat ikan duduk dalam air. Tu sifat ikan. Sifat Allah apa? Ar-Rahman, sifat pemurah Allah yang tu. Jadi maksiat tu kabirah yang besar. Itu maka hendaklah kita letak, boleh bacakan maksiatin kabiratin. Ialah maksiat yang besar. Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Qala musannif rahimahullah ta'ala, artinya maka berjalan kepada sultan, yakni pemimpin yang zalim itu, dengan tiada darurah, yakni dengan tiada hajat yang maslahah pada syarak, dan tiada hajat yang sangat pici, iaitu jadi maksiat. Kerana demikian itu merendah diri bagi mereka itu, dan mulia akan dia akan pemimpin yang zalim itu. Maka sungguhnya telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dengan berpaling daripada mereka itu, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu cenderung dan berpegang kepada orang yang zalim, dan saya menyentuh oleh kamu api neraka. Dan lagi qal musannif rahimahullahu taala. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, itulah kata-kata Imam Al-Ghazali ni, kata-katanya banyak hikmah. Dia kata, maka berjalan kepada pemimpin yang zalim dengan tiada darurah, tiada keperluan, saja berjalan semata-mata nak jawatan dan sebagainya, tak boleh. Tiada harus dan tiada hajat maslahah untuk kita maslahah pada syarak Allah dan Rasul ni, saja pergi kawan dengan dia, tak boleh. Dan tiada hajat sangat picik, yang mana yang picik ni yang sangat kita memerlukan, tak boleh. Hukumnya begitu, jadi maksiat. Kerana yang demikian itu, sebab apa tak boleh? Pergi berjalan ataupun pergi kaki tu guna jalan kat pemimpin yang zalim ataupun orang-orang yang zalim ni, kerana demikian itu merendah diri mereka itu. Jadi kita merendah diri, tak boleh, hukumnya haram. Dan mulia akan dia, disebabkan kita mulia mereka ni, tak boleh. Ini yang disebut Imam Ghazali. Dan sungguh telah disuruh oleh Allah Ta'ala dengan berpaling. Berpaling yakni jangan sesekali iaitu berpaling daripada mereka itu. Jangan yakni dilarang kita ni cenderung ke arah mereka itu. Cenderung maknanya memberi sokongan. Tu istilah maknanya memberi sokongan, tak boleh. Kita tahu dah kezaliman dia jelas. Tu hukumnya haram. Sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Dalam surah Hud. Dalam surah Hud, kalau jemaah ada masa boleh tengok dalam surah Hud ayat yang ke-113, yang mana Allah menyatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu
akan disentuh oleh api neraka, sedangkan kamu tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Summa la tunsurun, sehinggalah kamu tidak akan mendapat sesekali pertolongan. Batulah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim. Cenderung di sini maknanya memberi sokongan kepada orang yang zalim ataupun pemimpin yang zalim, tak boleh. Kita tahu dah sifat dia berbohong, sifat dia begini-begini, berjanji macam-macam lagi, sifat-sifat yang jahat dia, maka tak boleh memberi sokongan kata Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Kita tahu dah dia ni iaitu suka bahan kuda ataupun bahan dadah ke ataupun jenis perampok ke, tiba-tiba kita bagi motosikal kita pada dia, kita ambil lah, pinjam apalah, ambil bakal lah. Maka motosikal tu ibarat kita beri sesuatu jawatan kepada dia. Ambil motosikal, ambil lah, awak nak guna kereta saya, basikal saya, rumah saya, ambil lah. Tengok apa jadi pada kereta itu, apa jadi pada motor tu. Silap air bulan hilang begitu, ataupun lepas lah sungai pergi ke mak dadah motosikal. Tu tak boleh. Kerana Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Sebab itulah wala tarkanu, tak boleh sama sekali. Walaupun perbahasan para ulama menyatakan tarkanu di situ, boleh kita duduk di sisi orang-orang yang zalim, pemimpin yang zalim, kerana nak mengajak pada dia. Tetapi para ulama tidak membahas begitu panjang. Sebab itulah kita tak aja dengar para ulama, khususnya ulama mufassirin, dia membahas begitu panjang lebar. Tak ada. Berkaitan khususnya dia kata boleh kita nak kawan dengan orang zalim, boleh kita nak kawan dengan pemimpin yang zalim. Tapi syaratnya boleh. Syaratnya kita dah dakwah dia. Itu hak tu ulama dah bahas. Sebab apa? Sebabnya kebanyakan bila manusia, khususnya lil awam, orang awam ni, bila dia baik dengan pimpinan zalim, dia akan terperangkap juga. Dia akan terpengaruh juga. Na'udzubillah min zalik. Allah memberi amaran, jangan kamu cenderung, jangan kamu beri sokongan kepada orang yang zalim. Orang yang zalim kepada pimpinan yang zalim tak boleh. Yang menyebabkan kamu ni akan disentuh. Allah kata aku sedia kepada kamu, fatamassakumun nar, aku akan beri kamu api neraka ni. Wa ma lakum min dunillahi awliya. Dan Allah menyatakan iaitu sedangkan kamu ni tidak akan mempunyai seorang pertolongan pun selain daripada Allah. Tidak ada ketika kamu disambar oleh api neraka, tidak ada seseorang pun yang dapat menolong kamu selain daripada Allah. Tak cukup tu lagi, tsumma la tunsurun, dan sehinggalah kamu tidak akan diberi pertolongan. Tak cukup. Allah, para ulama mufassir mengatakan cukuplah sepatutnya min dunillahi awliya, maka itu sedangkan kamu tidak mempunyai seorang pun selain daripada pertolongan Allah. Cukup sampai situ, sepatutnya memadai dah situ. Tapi tak cukup gitu. Allah Subhanahu wa taala nak suruh hamba-Nya supaya berjaga-jaga sungguh. Itu lalu disebut lafaz lagi, summa la tunsurun, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Hud ayat yang ke-113. Ni bahaya yang disebut oleh yang mana Imam Ghazali nakal dalam kitab ini. Tak boleh sama sekali iaitu cenderung memberi sokongan kepada pemimpin yang zalim ataupun agenda yang zalim, agenda yang lari daripada Islam yang sebenar, Islam yang tuling. Tak ada. Kadang-kadang guna istilah strategi gini-gini, tak boleh guna pun. Perkara jelas, al-haram bayyin wal haramul bayyin, al-halalul bayyin. Yang haram tu jelas, yang halal tu jelas. Tak boleh sama sekali. Kita tahu dah sifat-sifat dia. Sifat-sifat dia begini. Yang ada pada diri dia ni, sifat yang lari daripada ajaran Islam yang sebenar, atau golongan LGBT, golongan liberal, golongan faham-fahaman yang lari daripada ajaran sebenar. Kalau dia memimpin sebuah kelompok itu, maka wala tarkanu, jangan kamu cenderung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ni ayat ni jaranglah kita dengar. Tak ada orang nak baca ayat ni. Tu ayat ni sedangkan Allah memberi amaran supaya berjaga.
Sebab itulah Nabi SAW selalu memberi peringatan. Nabi SAW, Anas bin Malik menyatakan, Rasulullah kata, hendaklah kamu tolong orang yang kena zalim dan orang yang membuat zalim. Para sahabat, seorang rajulun qama rajulun ila Nabi sallallahu, seorang lelaki itu dia bangun, yakni sahabat Nabi lah. Rasulullah kata, dalam hadis Rasulullah menyatakan, unsur akhaka zaliman atau mazluman, hendaklah kamu tolong saudara kamu yang kena zalim dan yang menzalimi, iaitu zaliman, dia perkataan fa'ilah, iaitu yang membuat zalim, mazluman yang kena, mazluman dia perkataan maf'ul, maf'ul yang kena, yang kena. Bila ada fa'il yang perbuatan, mesti ada yang membuat. Kita kata ni seming ni, kita kata seming ni, membuat siapa? Kita, iaitu contoh saya yang membuat, maka yang kena siapa? Dinding yang kena, tu panggil fa'il. Tu orang panggil yang kena zalim, iaitu dinding itu. Maka iaitu yang membuat saya, dan yang kena ialah dinding. Maka Rasulullah kata, hendaklah kamu tolong orang yang menzalimi, dan iaitu yang menzalimi, dan begitu juga yang kena zalim. Tu sahabat pun heranlah. Biasa Rasulullah kata, hendaklah kamu tolong orang yang kena zalim. Ataupun hadis Nabi SAW menyatakan doa yang sangat mustajabah, tak ada hijab dari Allah SWT, ialah doa orang yang kena zalim. Semua sahabat tahu apa yang disebut Rasulullah SAW, semua itu. Tapi mari-mari Rasulullah kata, unsur akhaka li zaliman aw mazluman, hendaklah kamu tolong saudara kamu yang menzalimi dan yang kena zalim. Lalu faqala rajulun, ya Rasulullah, unzuru idza kana mazluman, ara'aitu idza kana zaliman kaifa unsuruh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahjuruh aw tamna'u minal zulmi fa innahu dzalika nasruh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat kata, ya Rasulullah, sahabat ini dibangun. Dia kata, bila Rasulullah kata begitu, Rasulullah kata, hendaklah kamu tolong orang yang kena zalim, dan hendaklah kamu tolong orang yang menzalimi dan orang yang kena zalim. Sahabat pun heran. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami memanglah semestinya kami akan menolong orang yang membuat zalim, orang yang kena zalim, sudah tentu kami akan tolong kalau ada saudara kami yang kena zalim. Tapi bagaimana pula kami nak tolong orang yang menzalimi, orang yang buat zalim ni macam mana pula? Dia buat zalim, buat jahat dah, bagaimana kami nak tolong dia? Lalu Nabi kata, tahzud, hendaklah kamu cegah dia. Kamu cegah dia, au tamna'u, ataupun kamu larang dia ni daripada buat iaitu membuat kezaliman. Tak boleh. Tu tak boleh kamu iaitu nak tolong, cara kamu nak tolong orang yang buat zalim ni, orang yang buat fahaman-fahaman yang sesat dan bermacam-macam lagi, hendaklah kamu tegah dia. Tegah dia macam mana? Kalau dalam negara kita yakni sama sekali tak boleh memberi sokongan kepada sesiapa yang membuat kezaliman di atas muka bumi ini, sama ada di peringkat bawah maupun peringkat atas. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka cara itulah dikatakan kamu telah menolong saudara kamu, kata Rasulullah SAW. Ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan lagi yang demikian itu membanyak bagi mereka itu dan menolong bagi mereka itu atas buat zalim. Imam Ghazali, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimani, sebab apa lagi dia kata tak boleh kamu memberi sokongan kepada orang yang zalim, cenderung kepada zalim ni, kerana yang demikian itu membanyak bagi mereka itu. Tak boleh kita pergi jalan ke orang yang zalim. Tu tak boleh, kerana kita pergi kat dia menyebabkan dia, dia kata, ramai juga pengikut aku ni. Tu banyak juga ni. Tak boleh hukum dia, kata Imam Ghazali. Siapa tahap tu Imam Ghazali? Kerana menyebabkan orang yang zalim dia buat perbuatan-perbuatan, tak kira lah sama ada perbuatan ataupun percakapan dia ni yang dusta macam-macam lagi, menyebabkan dia kata, jadi aku
kuat tak salah kalau gitu. Tu menyebabkan ni ni orang ni ramai juga beri sokongan pada aku ni. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dan menolong bagi mereka itu atas buat zalim dan menyebabkan dia kekal di atas kezaliman dia. Kalau dia fahaman itu menyebabkan dia semakin kekal di atas maksiat pada Allah. Disebabkan seseorang itu pergi bagi cenderung kepada ataupun berjalan kepada orang yang zalim. Itu na'udzubillah. Membanyakkan di situ maknanya meramaikan. Tak boleh. Itu disebut oleh Imam Ghazali sampai tahap tu. Walaupun ada perbahasan, Imam Ghazali ni dia seorang ulama yang teliti, yang cermat. Dia tengok mana itu perhimpunan orang yang zalim, perhimpunan orang yang tidak patuh pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia pergi jalan, pergi duduk situ, menyebabkan meramaikan kaum mereka itu. Walaupun kita tidak memberi sokongan, atau walaupun dia tetap tidak termasuk dalam golongan yang zalim itu. Itu Imam Ghazali. Walaupun ada para ulama lain yang ada buat perbahasan lagi, tapi Imam Ghazali teliti. Itu di antaranya. Tu kalau Syekh Abdul Salam dia kata lagi. Dia kata alaisa biwaqtil bila rajin, adakah kamu sanggup membiarkan waktu kamu tu dengan pekerjaan sia-sia? Itu Syekh Abdul Salam. Syekh Abdul Salam dia cuma juga. Tu masa kita tu saja mana pergi jalan tempat-tempat yang tidak yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada perjalanannya itu yang demikian itu sebab menuntut akan harta mereka itu. Jadi sebab apa? Jika ada perjalanan yang demikian itu sebab menuntut harta mereka itu, kita pergi jalan kat orang yang zalim, pemimpin yang zalim kerana nak menuntut projek ni, maka berjalan dalam usahakan hal yang haram. Tak boleh. Tak boleh. Kalau atas tadi kita ni, kalau ijma tak apa, kat mana kita ni pekat orang bawah, tapi kita pergi jumpa orang pembesaran tu, iaitu untuk minta projek untuk kebaikan masalah rakyat dan sebagainya, itu tak apa, itu dia harus para ulama menyatakan. Tapi untuk diri kita ni, untuk jawatan dan sebagainya, tak boleh, hukumnya haram, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dan sungguhnya telah bersabda Nabi SAW, barang siapa yang merendahkan dirinya bagi orang yang kaya yang soleh, nescaya hilang 2/3 agamanya. Inilah pada orang kaya yang orang yang soleh, maka apa lagi, maka sungguh dengan orang yang kaya yang zalim. Jadi orang kaya yang soleh pun tak boleh merendah diri. Tu apatah lagi orang yang soleh yang kaya, orang yang soleh yang zalim. Ini ada perbahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok dalam muhaqqil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan dalam al-ukhrajil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni tidak jumpa, sanad dia tak jumpa. Sanad dia tak jumpa mana hadis ni. Mana hadis ni saya mengaji dengan seorang ulama, seorang yang kaitan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jugalah. Dia kata lan ukhrajil hadis, ada jumpa hadis ni. Maksudnya tak boleh buat ceramah lah. Hadis tak boleh buat ceramah dan tak boleh buat kuliah. Tapi saya kabur sini kerana nak kitab ni sebut, jadi kita makan ilmu tak apa. Tapi untuk buat tepi sembang tu tak boleh. Tu sebab apa? Kerana orang yang soleh yang kaya ni patut kita merendah diri kerana kekayaan dia itu. Itu faham ulama. Osman Ibn Affan pernah dalam suatu perang Tabuk, berapa ratus ekor unta dia sapok dalam medan Rasulullah dalam perang Tabuk. Maka hak begini kena hormat, kena rendah diri. Disebabkan kebaikan dia itu, maka boleh. Dia pun yang tak bolehnya kita menghina diri kita ni, tak boleh. Abdul Rahman Ibn Auf ni pun tengok, dia orang kaya tapi dia menolong perjalanan Rasulullah SAW. Golongan Ansar, golongan orang yang kaya-kaya, tapi mereka ni menolong perjuangan Rasulullah ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Maka berkaitan hadis Nabi SAW ini ada masalah sikit. Maksudnya tak ada masalah, ada perbahasan ni, tapi maksudnya tak boleh nak buat ceramah, nak buat kuliah dan sebagainya. Untuk kita ni tak apalah, kerana orang yang soleh yang kaya itu sangat dituntut kita, itu disuruh kita merendah diri, disebabkan kebaikan dia, soleh dia tu bagus, dia jaga nikmat Allah, Allah tidak mensia-siakan, dia lalai pada Allah, maka boleh, tak masalah.
Apatah lagi orang yang kaya yang zalim itu, maka tertentulah dengan kezaliman dia itu tak boleh lah. Kerana dia buat maksiat. Ada orang soleh yang kaya ini, para ulama menyatakan boleh kita tawaduk, rendah diri kerana kekayaan dia yang mengguna jalan-jalan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh kata para ulama. Ini sedikit sebanyak berkaitan dengan perbahasan hadis masalah ini. Liman Ad-Du'afa Al-Qalyubi, Liman Fakhruddin Al-Asakir, Abu Munzir, perbahasan ini hadzal bahsi lil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan perbahasan hadis ini begitu panjang sebenarnya. Itu cuma Imam Ghazali sebut sedikit sebanyak berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kita berkaitan dengan maksiat zahir. Al-babur rabi' fi ijtinabil ma'asil batinah. Bab yang keempat pada menyatakan menjauh segala maksiat yang batin. Jadi saya rasa sekali dulu, mudah-mudahan kita dapat iktibar dan beramal apa yang disebut oleh ulama dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa hakina bit taqwa wa ajinna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.